من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala kesihatan dan keafiatan. Di samping kita diberikan atas nikmat taufik dan hidayahnya, kita diberikan juga kekuatan untuk dapat kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam ini, untuk dapat kita beriktikaf di samping berada dalam pengajian kuliah maghrib pada malam ini, sementara kita dapat menunaikan ibadah salat fardu isyak berjemaah sebentar nanti. Moga-moga dengan perkongsian ini memberikan pada kita beberapa perkongsian kerohanian dan juga menambahkan kefahaman dan ilmu kita, dan ia menjadi salah satu daripada ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai satu jariah setelah kematian kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk malam ini kita ingin berbicara berkenaan dengan topik yang semasa, iaitu berkaitan dengan keganasan dalam kepercayaan orang-orang Yahudi. Pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keganasan ini adalah termasuk daripada perkara yang ditentang dalam ajaran Islam. Bahkan kita tak nafikan mana-mana agama yang ada pun ia akan menolak segala bentuk keganasan dan kezaliman. Namun agama yang benar-benar memacu dan juga yang membawa kepada mesej dan imej kepada keamanan dan keselamatan yang hakiki adalah agama Islam. Kerana perkataan Islam itu merujuk kepada makna as-salam yang memberi maksud kesejahteraan dan keamanan. Dan Allah Ta'ala juga mensifatkan dirinya as-salam, iaitu Tuhan yang mempunyai kepada keselamatan. Maka sebab itu keganasan ini berlaku disebabkan banyak faktor. Banyak faktor-faktor ataupun asbab-asbab yang mendorong kepada sikap manusia itu menjadi ganas. Kerana kita tak boleh mengatakan manusia itu menjadi ganas dengan secara tabi'inya atau dengan secara sendirinya. Ini mustahil. Kerana dia bercanggah dengan sifat fitrah Allah menciptakan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan bagi manusia, dan tidak ada yang dapat mengubah akan ciptaan Allah. Salah satu daripada bentuk fitrah Allah itu adalah Allah Ta'ala menjadikan manusia ini secara fitrahnya atau secara tabi'inya memiliki sifat kasih sayang. Itu fitrahnya, tuan-tuan. Maka sebab itu buktinya bila kita tengok anak yang baru dilahirkan, kita jadi sayang kepada budak itu. Ataupun bila kita tengok budak-budak kecil, bila dia tengok binatang, dia jadi suka kepada binatang itu. Kalau nilai fitrah
kezaliman, keganasan dan kekejaman dan seumpamanya. Di antara salah satu faktornya adalah kepercayaan. Salah satu adalah kepercayaan. Bila manusia itu memiliki satu doktrin, satu kepercayaan, satu keyakinan yang ganas atau yang kejam atau yang zalim, maka kepercayaan dan keyakinan itu juga boleh mendorong dia untuk dia bertindak sejajar dengan apa yang dia percayai. Sebab manusia ni dia bertindak atas pengetahuan dia, atas keyakinan dia, demikian juga di atas kebiasaan dan kelaziman dan perangai dan juga moral dia. Ini salah satu daripada faktor. Dan malam ni kita nak cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan apakah bentuk-bentuk keganasan yang ada di dalam kepercayaan kaum Bani Israel atau kaum Yahudi ini yang menyebabkan mereka itu bertindak dengan begitu kejam dan ganas dalam sejarah yang merekodkan perbuatan mereka tersebut sehingga kepada hari ini. Baik. Yang pertama, hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan dua penghujahan. Satu, kita merujuk kepada kitab mereka sendiri. Kita merujuk kepada kitab yang menjadi rujukan dan panduan mereka. Nombor dua, kita berpaksikan kepada ayat Al-Quran. Kerana Al-Quran menceritakan juga dalam banyak siri dan banyak cerita dalam pelbagai surah mengenai bentuk-bentuk dan episod-episod kekejaman kaum Bani Israel. Baik. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat yang mana di dalam kitab mereka, salah satu daripada bab di dalam chapter di dalam kitab mereka yang disebutkan di dalam bab Kejadian. Dalam chapter Kejadian, iaitu bab yang ke-12 yang menyatakan bahawasanya Tuhan itu mencintai hamba-Nya melalui darah. Ini kepercayaan mereka. Macam mana kita nak tahu Tuhan sayang kita? Sebuah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS yang telah lengkap. Macam tuan-tuan beli satu kitab yang dah siap daripada bab pertama sampai bab akhir. Dia tak boleh, dia benda tu semua dah komplit dalam satu kitab. Itu namanya Taurat. Dia ada satu lagi Talmud iaitu apa yang diucapkan pada perkataan Nabi Musa AS kepada kaum Bani Israel, lalu mereka dengar dan mereka mencatatkan. Antara dua ini yang memerintahkan Nabi Musa kerana Allah ingin menghancurkan Fir'aun dan bala tentera dan seluruh penduduk Mesir. Allah menyuruh Nabi Musa AS pergi ke setiap rumah-rumah kaum Bani Israel di Mesir dengan menyuruh mereka supaya mengambil darah lalu dilumurkan di pintu-pintu rumah mereka dan kita panggil di pintu rumah dan juga tonggol dia punya pintu tu lah, selap pintu tu. So lumurkan darah dekat pintu dan tonggol dia subah gitu. Darah tu nak ambil mana? Darah tu iaitu dia persembahkan apa-apa korban. Buatlah korban unta ke, korban kambing ke, korban apa, ambil darah tu, lumurkan itu. Korban tu buat untuk siapa? Korban tu buat untuk Allah. Baik. Kenapa kena buat begitu? Supaya itu menjadi tanda yang Allah Ta'ala tidak akan menurunkan kepada rumah-rumah mereka dan penghuni-penghuni mereka itu akan azab. So Allah dah turunkan bala ni nak hancurkan Fir'aun dan buju-buju dan semua penduduk Mesir. So nak selamat daripada azab Allah tu, kena buat satu korban, persembahkan satu ruh
yang dikorbankan dan darahnya dilumurkan di muka-muka pintu, supaya bila turun azab Allah, rumah-rumah yang ada kesan-kesan darah kerana korban untuk Allah terselamat. Kenapa? Dia boleh terselamat, ya. Maka oleh kerana itu mereka pun menyembelih binatang-binatang mereka, dan mereka ambil darah dan mereka lumurkan, dan daging-daging mereka, daging-daging binatang itu mereka makan pada malam tersebut, ya, sehinggalah pada keesokan harinya kemudian barulah Allah memerintahkan supaya mereka keluar dan melarikan diri, sehinggalah bila Fir'aun mengejar mereka, lalu Allah hancurkan pada malam itu bukan Fir'aun dan tenteranya, tapi seluruh penduduk Mesir, sama ada yang kecil atau yang besar, termasuklah binatang-binatang. Kalau kita dengar cerita ni tuan-tuan, dia bercanggah dengan Quran. Quran cakap Allah hanya memusnahkan Fir'aun dan bala tentera. Quran tak cakap semua penduduk Mesir itu Allah matikan. Tak ada Quran cakap begitu. Sebaliknya Allah hanya menenggelamkan dalam Quran sebut Fir'aun wa junuduh, Fir'aun dan tentera-tenteranya. Tapi dia kata Allah hancurkan semua penduduk bumi Mesir. Allah selamatkan mereka di kalangan Bani Israel yang rumahnya digumurkan dengan darah melalui korban yang dipersembahkan. Satu. Nombor dua, dalam kepercayaan mereka juga tuan-tuan, ini kepercayaan mereka bercakap dengan Quran. Bagaimana, kenapa mereka mendakwa dalam kitab mereka, bab kejadian juga, bab penciptaan juga, mengatakan kenapa Allah menerima korban Habil berbanding Qabil. Dan tuan-tuan baca kan, dalam Quran Allah sebut fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima korban salah satu daripada anak Adam, yang satu lagi Allah tak terima. Baik, sebab Allah terima korban Habil, sebab Habil mempersembahkan korban binatang yang ada roh, binatang yang ada roh. Habil korbankan apa? Seekor kambing yang paling besar. Korban kambing yang roh, yang lebih besar, yang lebih sihat. So Allah terima. Qabil Allah tak terima sebab dia bagi korban hasil tanaman. Tanaman tak ada roh. Tuhan nak roh. Tuhan nak benda yang ada roh. Tak ada roh, Tuhan reject. Quran tak cakap macam tu. Quran kata innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah terima Quran ni bukan sebab konsep ada roh, tak ada roh, jadi persembahkan. Tak ada kena. Dia persoalan berkenaan dengan Qabil itu dia bertakwa. Bila dia nak buat korban untuk Allah, dia cari, dia ikhlas, dia cari yang paling terbaik. Berbeza dengan Qabil, dia ambil tanaman-tanaman yang dah rosak, yang dah dimakan serangga, yang tu diberi kepada Allah Ta'ala. Bukan Allah perlukan pun. Tapi mereka mendakwa sebaliknya. Mereka dakwa sebaliknya. Demikian juga ketika mereka mengatakan Allah memuji Nabi Ibrahim AS. Ini pendustaan dalam kitab-kitab mereka. Kalau tuan-tuan baca pening-pening, ketika mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ishak, dia tak kata Nabi Ismail. Mereka percaya yang disembelih itu Nabi Ishak. Allah kata sembelihlah anak kamu, ya, sembelih anak kamu. Dikorbankan, dipersembahkan pada Allah. Tidak. Allah uji Nabi Ibrahim AS itu satu ujian, bukan sebab kerana roh tu, bukan sebab kerana dahagakan dalam, tak. Tapi mereka ubah cerita tu, pusing jadi dia pengarah filem. Dia pula jadi pengarah filem. Darah hilang murkanya juga dengan darah.
saya mula baca Tuhan ni Dracula. Dah cerita apa ni? Vampire Tuhan ni. Sedangkan Allah Ta'ala sebut yang dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak bukan apa. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah kata, aku tak perlu apa pun benda alam ni. Baginda. Kita bayangkan. Dalam bubuhkan Tuhan, bubuhkan Nabi sendiri pula. Ya. Mereka kata Nabi Musa telah menolak risalah yang Allah Ta'ala utuskan apabila Allah berfirman kepada Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, pergilah engkau berhujah dengannya, aku akan memberikan kemenangan kepada kamu. Berkata Nabi Musa, maaf wahai Tuhan, aku bukan seorang lelaki yang mana hebat dalam berkata-kata. Sama ada semalam, apatah lagi di masa akan datang. Lantikkanlah di sebalik aku orang lain sebagai pilihan, kerana aku ini orang yang berkenan dalam bercakap. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, siapa bagi kamu mulut? Siapa bagi kamu lidah? Siapa yang melancarkan kamu bercakap? Aku akan mengajarkan kamu untuk bercakap. Nabi Musa jawab balik, maafkan aku Tuhan, pilihlah utusan kamu sesiapa saja yang kau nak selain aku. Nabi dia sendiri boleh kata tak baik. Apa jadi? Allah menjadi murka kepada Nabi Musa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman, Allah jadi maafkan Nabi Musa, maka Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pun nak hilangkan marah Allah. Dia berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang saudara yang bernama Harun, dia dari fasih lidahnya daripada aku, dan utuskanlah Harun berbanding aku. Jadi bila Allah murkakan Nabi Musa, tuan-tuan, kerana Nabi Musa tolak kenabian dan kerasulan itu, ya, apa yang berlaku? Maka telapak kaki anaknya, ya, dia lumur dengan darah lah. Kemudian dia berkata, innaka arisun, sesungguhnya anak engkau ini akan dipandang oleh Tuhan kerana ada darah yang dilumurkan padanya. Setelah melihat darah itu, Musa telah dikhatankan, maka hilanglah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah memaafkan baginda. Ini memang cerita pelik lah tuan-tuan, ya, cerita pelik bin ajaib. Dia semua berkait dengan darah saja. Okey, sekarang kita pergi kepada perbahasan bukti keganasan yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan faham kat sini, dalam kefahaman mereka, membunuh orang ini dia boleh membawa asbab untuk dapat redha Allah, dan juga asbab untuk hilangkan murka Allah SWT. Itu dalam konteks kefahaman mereka. Basic tu kita kena faham dulu. Okey, kita tengok. Kemudian dalam kitab mereka juga, sama juga dalam kitab disebut dalam kitab Keluaran pada bab yang ke-19. Dia kata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan memberikan janji kepada Nabi Musa alaihi salam dan keturunannya untuk membunuh bangsa Amalik. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah Palestin, antara penduduk di Janub, ya, yang berada di selatan Palestin dahulu, ada satu suku namanya suku Amalik. Suku Amalik ni, bila saya baca-baca, mereka ni datang daripada keturunan Isu. Isu ni siapa? Isu ni abang kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Ishaq ni tuan-tuan, dia ada dua orang anak. Satu Isu nama dia, satu lagi Yaqub. Isu dengan Yaqub. Nabi Ishaq ni, kalau ikut versi dia lah, dalam kitab mereka sebut Nabi Ishaq ni lebih sayang Isu daripada Yaqub. Dia sayang ke Isu, dan dia nak Isu tu dilantik menjadi rasul daripada keturunannya di kalangan para nabi dan rasul.
Kalau tuan-tuan baca, diorang ni tak ada adab dengan Nabi-Nabi, tuan-tuan. Dia kata Nabi Yaqub jadi jealous, Nabi Yaqub jadi hasad kepada Isa. Satu hari Nabi Ishaq kata, Nabi Ishaq ni dia masalah matanya agak rabun. Dia kata dekat Isa, kau pergi buru wahai anak kesayanganku, kalau kau balik kau bawa datang seekor domba yang berwarna sekian dan juga bertanduk sekian, kau sembelih dan kau beri makan pada aku, Allah akan lantik daripada engkau menjadi rasul dan keturunanmu menjadi rasul. Isu ni pergilah, orang kata apa, memburu Nabi Yaqub. Bila isteri mak Nabi Yaqub dengar, isteri pada Nabi Ishaq lah, dia nak anak dia yang terpilih, dia ambil satu domba, dia ambil bulu-bulu domba yang lain, ditekap-tekapnya dia apa, maknanya dia cuba menipu daya lah Nabi Ishaq ni. Ditekap, diletakkan pada badan tu supaya kelihatan kambing tu lebih besar, lebih banyak bulu, lebih subur, lebih gemuk. Kemudian dia pakaikan pada Nabi Yaqub baju Isa. Bila Nabi Yaqub pergi kepada bapa dia, pegang, letak, dan ketika itu disembelih dan diberi. Maka Nabi Ishaq kata, wahai Isa, mulai hari ini keturunan kau lah, Nabi Ishaq doa, keturunan kau lah akan jadi di kalangan Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi Yaqub pun bercakap, wahai ayah, aku bukan Isa, aku Yaqub. Jadi Nabi Ishaq jadi marah, kenapa kau tipu aku? Ya, tapi aku dah tak boleh melawan ketentuan Tuhan, sebab Tuhan telah memilih keturunan Nabi itu atas apa yang aku doa. Jadi ia merujuk kepada Nabi Yaqub. Baik, pendekkan cerita, Isu ni, daripada keturunan Isu ni lahirlah bangsa Amalek. Lahirlah mereka, Bani Israel atau tidak? Bani Israel juga, tapi daripada suku Amalek. Sebab Bani Israel ni dia banyak suku-suku dia juga, ada banyak dia punya klan-klan dia. Dan pada ketika itu kalau kita lihat, mereka berkata Allah memerintahkan supaya mereka memerangi Amalek ini. Sedangkan Amalek ini adalah datang daripada keturunan susu galuh mereka sendiri. Mereka mendakwa dalam kitab mereka, ini dalam kepercayaan mereka lah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Sesungguhnya nanti datang seorang di kalangan pemuda, di kalangan kamu, wahai Musa, kamu akan masuk ke bumi Palestin itu, yang disebut bumi tanah yang mulia itu, dan kaum itu akan memerangi bangsa Amalek. Dan bila kamu menjumpai mereka, maka kamu tajamkan pedang kamu dan sediakan baginya tempat penyembelihan, mazbahan, tempat sembelih, dan bunuhlah mereka, kerana itu dinamakan sebagai tanda rayati, iaitu tanda keredaan aku. Suatu bangsa Amalek ni, masa Nabi Yusha masuk ke bumi Palestin dahulu, mereka dakwa Nabi Yusha bunuh semua, walhal itu sebenarnya tidak benar, tapi disebut di dalam kitab mereka. So dalam kitab tu menyebutkan Nabi Musa mengangkat tangan. Bila Allah dah janji macam tu, Nabi Musa angkat tangan dan Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, bantulah keturunanku untuk menewaskan Amalek. Tapi kemudian Nabi Musa turun tangan dia. Turun tangan dia sebab apa? Sebab menggambarkan kepada baginda Nabi Musa tidak mahu semua Amalek itu terbunuh. Maka disebabkan kerana itu, suku bangsa Amalek itu termasuk di antara sisa yang berbaki dan dijadikan sebagai hamba ketika mana mereka masuk ke dalam bumi Palestin pada zaman Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha ni masa zaman Nabi Musa, Nabi Harun, mereka tak dapat masuk, tuan-tuan. Sebab Nabi Musa ajak mereka masuk, mereka kata kat Nabi Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang, kami tak nak pergi perang, pergi kamulah berdua perang. Dan Nabi Musa wafat, Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Harun pun wafat, dalam keadaan mereka tak masuk, tak jejakkan kaki ke bumi Palestin. Sampailah muncul Nabi Yusha bin Nun, yang teman Nabi Musa pergi jumpa Nabi Khidir, itu Nabi Yusha.
Nabi Yusha yang bawa mereka, dan ketika itulah kali pertamanya mereka masuk ke bumi Palestin. Dan ketika itulah mereka membunuh suku Amalek. Okey, baik. Itu satulah. Dalam kitab mereka sebut apa? Allah mendakwa sediakan tempat penyembelihan. Maknanya bunuh pesta beramai-ramai. Ini rekaan yang direka oleh rabai-rabai mereka. Kemudian dakwaan lagi dalam kitab keluaran mereka juga, pada chapter yang ke-24 disebut apa? Rabai mereka mendakwa Allah berjanji kepada Nabi Musa AS ketika baginda berada di Sinai. Masa itu Nabi Musa berada di Sinai, masa baginda pergi ke Gua Tur untuk bermalam selama 40 malam itulah, ya. Duduk di Sinai, ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, aku memperlihatkan kepada engkau seluruh kerajaan keturunanmu, ya, seluruh kerajaan keturunanmu. Aku akan mengutuskan para malaikatku. Ini mereka kata, ya, aku akan mengutuskan para malaikatku mengiringi tentera-tenteramu, sehinggalah mereka akan masuk ke seluruh pelosok bumi yang dijanjikan untuk kamu. Yang dimasukkan bumi yang dijanjikan itu nanti kita akan tengok. Dalam kitab mereka pun memang disebut mana kawasan yang Tuhan kata Tuhan bagi kat mereka. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya mereka, memang mereka kata bumi tu, tanah tu diorang punya, sebab Allah dah janji di dalam kitab mereka, ya. Allah dah janji dalam kitab mereka. Baik. Dia kata apa? Malaikat akan berjalan di hadapan kamu, ketika itu kamu akan menewaskan kerajaan Umuriyin, kamu akan menewaskan kerajaan Hithiyin dan Fariziyin dan bangsa Kan'aniyin dan Huwayiyin, dan apabila kamu bertempur dengan mereka, bunuhlah mereka semua keturunannya. Nampak? Ya, disebutkan perkataan ubiduhum, maknanya bunuh, jangan tinggal sisa pun, jangan, hancurkan semuanya, ya. Kemudian dia kata lagi, dan jika masih tersisa di kalangan mereka, aku akan menghalaukan mereka semuanya untuk kamu dalam 1 tahun, supaya tidak ada di muka bumi itu walaupun sejengkal ataupun daripada ladang-ladangnya, melainkan ia menjadi milik kamu, dan kamu akan melihat pada zaman-zaman yang sebahagiannya aku akan menghalau mereka dengan tentera-tentera daripada keturunanmu, sedikit demi sedikit daripada kalangan penduduk di bumi itu. Maknanya dihalaunya mereka itu sikit-sikit. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok daripada tahun 1948, selepas daripada perjanjian Balfour tu dibuat oleh British, dan dah United Nations pun dah bahagikan sempadan 52% pada mereka, 48% kepada penduduk Palestin. Dan tuan-tuan tengok sikit demi sedikit benda itu mereka ambil. Kenapa dia orang percaya? Dalam kitab tu menyebut macam tu. Tuhan janji mereka akan dapat balik tanah Palestin tu sikit-sikit, ya. Cuma pada kali pertama dia orang masuk tu, mereka dapat semuanya. Dan memang kalau tuan-tuan tengok, mereka pada zaman Nabi Yusha, mereka dapat menguasai duduk di Palestin selama 400 tahun. Lama orang duduk. Tapi apa jadi tuan-tuan? 400 tahun tu kalau tuan-tuan baca dalam surah Isra, Allah kata mereka akan buat kerosakan di bumi Palestin tu 2 kali. Ya, la tufsidunna fil ardi marratain. Al-ard dekat situ ada ulama menafsirkan maknanya bumi Palestin 2 kali. Kali pertama masa bila tuan-tuan? Ulama bincang masa bila dia orang buat. Ada yang kata itu merujuk kepada bumi Madinah, macam-macam tafsiran. Tapi tafsiran yang merujuk mereka buat kali pertama kerosakan tu ketika mereka bunuh Nabi Zakaria di bumi Palestin. Nabi Yahya pun mereka bunuh di bumi Palestin ataupun di bumi Syam. Dulu Syam tu luas lah, ya. Mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya, dan banyak lagi. Mereka percubaan nak bunuh Nabi Isa pun di bumi Palestin.
Maka itu kerosakan pertama yang mereka buat. Lepas daripada itu, kalau tuan-tuan tengok, Allah datangkan kerajaan demi kerajaan menguasai Palestin tu. Allah datangkan empire Mesir, kerajaan Fir'aun. Kemudian Allah datangkan kerajaan Babylon daripada Nebuchadnezzar, bunuh mereka. Kemudian Allah datangkan pula kerajaan empire Parsi, takluk Palestin. Kemudian Allah datangkan pula kerajaan Rom Timur, Byzantium, tawan Palestin. Sampailah kerajaan Islam ambil pada tahun 18 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lepas tu jatuh balik kepada Kristian pada perang salib, pun Kristian bunuh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca sejarah, Raja England dulu, King Edward yang kelima, dia halau orang Yahudi daripada England. Dia pun tak nak terima orang Yahudi. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya kepada Barat, bila diorang kata kenapa tak bagi orang Palestin duduk kat Mesir, duduk kat Jordan, tanya balik soalan kat dia, kenapa you tak bagi tempat you masa diorang duduk kat Eropah, duduk dekat Barat, kenapa tak bagi satu negeri atau negeri kepada mereka? Diorang pun tak nak. Sebab diorang baca sejarah, diorang pun tahu sejarah bagaimana hidup dengan mereka. Jadi dia tak nak nanti ada konflik, so dia bubuh orang bermasalah ni di tempat orang Arab. So dia akan kata Islam yang bawa masalah. Itu agenda dia. Ya, sebenarnya bukan begitu. Ya. Baik. Okey, kita balik tuan-tuan. Dia kata apa? Dia mendakwa apabila kamu sudah pun sampai kepada bumi yang mulia itu, jika penduduk itu meminta perdamaian, jangan kau menyahut perdamaian mereka. Jangan. Dan pada ketika itu, janganlah kau memandang mereka, la tashfaq bi a'yunikum, jangan kamu pandang mereka, yakni penduduk di Palestin tu, dengan kasih sayang. Jangan ada sifat syafaq, jangan ada kasih sayang. Dan jangan melepaskan ta'ufu, jangan kau biarkan tuanya, mudanya, kanak-kanaknya, perempuannya, waqtulu lil halak, pastikan bunuh dan buatkan kerosakan, destruction, hancurkan semua. Ini kepercayaan mereka, ada dalam kitab. Dia kata, Allah kata kat Nabi Musa, bila tengok diorang tu, jangan tengok dengan kasih sayang, tengok rahmat Allah untuk kamu bila kamu buat kerja tu. So bila dah mindset macam tu, macam mana nak ada sifat belahisan? Sebab tu tuan-tuan tengok bayi peramatang pun dibiar sampai bulat bayi tu. Mana ada orang sanggup tengok bayi kena bunuh pun gitu? Tak ada tuan-tuan. Tapi kita tak pelik, sebab dia orang percaya apa yang dia buat tu Tuhan sayang, Allah sayang. Itu satu ibadah bagi mereka, ibadah. Sebab itu dia kata apa? Berkatanya Nabi Hizkiel ni salah seorang Nabi daripada kalangan mereka lah. Dia kata apa? Kerana sesiapa saja menghalangi kamu mendapatkan tanah itu, dia kafir. Siapa kafir? Orang yang halang. Dan halal bagi kamu menumpahkan darah kafir itu, kerana dia satu korban mendekatkan diri kamu kepada Tuhan. Ya, sebab tu tak pelik lah kalau tuan-tuan baca di dalam, banyak lagi lah dalam kitab-kitab mereka. Contoh disebutkan di dalam chapter Joshua, ada satu bab Nabi Joshua punya bab. Dia kata Nabi Yashuk ni, Joshua ni merujuk kepada Yashuk. Nabi Yashuk ni dalam bahasa Arab Yashuk lah, dalam bahasa mereka Joshua. Nabi Joshua ni kata, bila kamu masuk ke dalam bumi Madinah yang menjadi hak kamu, tajamkan pedang kamu, ya, maka pada ketika itu kamu membunuhlah lelaki dan perempuan, kanak-kanak atau orang tua, termasuklah lembunya, kambingnya, keldainya, dengan ketajaman pedang kamu. Dan selebihnya yang hidup, jadikanlah ia sebagai ghanimah. Apa dia ghanimah? Harta rampasan yang menjadi milik kamu, yang dihalalkan oleh Tuhan untuk kamu mengambil apa sahaja milik mereka.
Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau dia orang ambil rumah orang Palestin, halau begitu je ambil. Sebab Allah kata tu harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni kita boleh ambil dengan sesuka hati. Macam tuan-tuan perang dulu, tentera Islam kan, perang bila menang saja semua tawanan, semua yang kalah tu jadi hamba abdi, dan semua yang milik mereka tu automatis menjadi harta rampasan perang. Harta rampasan perang mana boleh ambil lah, halal, maknanya Allah halalkan. Satu mereka percaya kereta ke, rumah ke, tanah ke, ladang ke, diorang ambil begitu saja. Sebab kepercayaan mereka itu bukan merampas. Itu bukan rampas, itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni memang hak bagi orang yang nak menang dalam peperangan itu. Minta maaf. Itu dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma barik Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu di antara yang disebutkan mengenai kepercayaan mereka berdasarkan apa yang disebut dalam beberapa kitab mereka di beberapa tempat. Mereka dakwa Nabi Yusha pun berkata demikian. Demikian juga Nabi Samuel juga menyebutkan suruhan yang sama untuk membenarkan pembunuhan itu berlaku, dan kerana ia adalah salah satu perbuatan untuk mencapai kepada janji Allah untuk mereka mendapatkan semula tanah air mereka. Ya, itu kepercayaan mereka. Sebab tu dalam kitab mereka juga kata Allah kepada Nabi Musa, aku menjadikan bagi negeri umat kamu itu sempadan-sempadannya. Disebut dalam kitab mereka, dia kata apa? Iaitu sempadannya yang aku jadikan khas untuk umat keturunanmu adalah daripada sempadan Bahrul Qasab di sebelah selatan. Bahrul Qasab ni Laut Merah, sebelah selatan. Ya, daripada Laut Merah tu naik ke atas, itu semua dia punya. Kalau ikut dalam kitab mereka lah. Kemudian termasuk juga di laut Bahrul Palestin. Kalau dulu disebut Laut Palestin, kalau sekarang ni dipanggil Mediterranean Sea. Kat kawasan Gaza dan semua sekitar tu, semua tu Allah kata dia punya juga. Ya. Sampai kepada mana? Wa min nahri shimalan, sampai kepada sungai yang berada di sebelah utara, iaitu yang merujuk kepada Sungai Furat di Iraq. Jadi kalau ikutkan daripada Iraq tu, Sungai Furat tu turun ke bawah, masuk sampai di sungai, di konsep dia begini, laut bertemu laut, sungai bertemu sungai. Laut bertemu laut apa dia? Laut Merah bertemu sampai kepada Laut Mediterranean Sea. Laut Mediterranean lah. Daripada Sungai Furat pergi kepada Sungai Jordan. Sebab disebutkan lagi satu tempat kawasan daratan yang Allah bagi kepada mereka di sebelah timur adalah Sungai Jordan. Itu kawasan keluasan yang Allah janjikan sempadan sebagai bumi mereka, yang mereka percayai, yang disebutkan di dalam kitab mereka. Baik. Tapi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat, memang dalam Quran Allah ada sebut Allah nak bagi mereka tanah tu, dan memang Allah pernah bagi pun masa zaman Nabi Yusha itu. Tapi kita kena ingat satu benda. Sebab ada orang, saya pernah juga jumpa ada seorang Kristian, dia cakap kat saya, sebab dia kata memang Yahudi deserve untuk dapat tanah tu sebab disebut dalam kitab. Saya kata dalam Quran pun Allah sebut, Allah janjikan mereka pada zaman Nabi Musa, tapi mereka yang menolak untuk berjuang bersama Nabi Musa AS untuk dapatkan tanah itu. Walaupun lepas tu Allah kata Allah bagi mereka tanah tu, yang Allah kata masa mereka masuk tanah Palestin tu dalam keadaan sombong. Allah kata wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah kata masuklah ke bumi Palestin tu dalam keadaan sujud. Tuan-tuan dia masuk macam mana? Melalui punggung. Bukan sujud. Dia menang tu, dia bagi buntut dulu masuk. Allah suruh sujud. Bila Allah kata waqulu hittah, sambil masuk tu cakaplah hittah, maknanya ampunkan dosa kami, dulu kami langgar cakap Nabi Musa. Tu dia orang kata apa? Hintah, gandum. Orang Yahudi memang suka macam tu. Dia cakap lebih kurang tapi makna tak baik. Hintah, hintah, dia ejek Tuhan. Hintah, patutnya hittah. Dia kata hintah, gandum, bunyi macam dekat sama. Sama macam dia bagi salam kat Nabi SAW. Patutnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pergi mati kau Muhammad. Assam, dengar macam assalam tapi asam. Dia memang kerja dia macam tu tuan-tuan. Dah bagi pun angkuh, tak bagi dulu tak nak. Baik, tapi kita kena faham Allah akan bagi kepada mereka. Ya,
Allah pernah bagi pun dengan satu syarat, jika mereka beriman. Sebab tu kalau dia tanya kita, dia layak, boleh you kalau nak duduk Palestin boleh, tapi kamu kena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu saja. Sebab masa Allah beri mereka duduk di bumi Palestin, ketika itu mereka berpegang kuat teguh kepada ajaran kitab Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu Allah bagi mereka kemenangan, sebab mereka dah jadi benar-benar beriman. Dia, suatu kalau tuan-tuan tengok Syekh Ahmad Yasin, dia kata ni ijtihad dia lah. Dia kata 2027 tu ijtihad dia, sebab dia ambil daripada 40 tahun. Kalau tuan-tuan tengok masa diorang nak masuk, Nabi Musa ajak diorang masuk ke bumi Palestin, diorang tak nak. Allah sesatkan Nabi Musa bersama mereka 40 tahun di padang teh di Mesir tu. 40 tahun, arba'ina sana, pusing tak boleh masuk bumi Palestin, duk pusing 40 tahun tu lama. Ulama kata 40 tahun tu namanya proses pembersihan. Allah nak bagi generasi yang degil terhadap Nabi Musa tu mati dulu, bagi mati geng tu dulu. Dah masuk proses pembersihan tu, cleansing tu, Allah ganti 40 tahun lepas tu keturunan mereka yang beriman pada Nabi Musa alaihissalam baru dapat masuk bumi tu. Dah masuk melampau batas, Allah tendang balik keluar. Sebab tu tuan-tuan baca dalam surah Al-Isra, Allah kata apa? Asa rabbukum ayyarhamakum. Allah sendiri cakap, semoga Allah rahmati kamu wahai Bani Israel. Rahmati itu macam mana? Kalau kamu beriman. Kemudian Allah bagi amaran, wa in udtum udna. Kalau kau ulang balik buat jahat, aku tendang kau balik macam mana dulu aku pernah buat. Itu amaran Allah. Tapi diorang tak indahkan amaran itu. Ya, mereka tak mempedulikan arahan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Baik, sebagai akhirnya tuan-tuan, sebelum saya nak akhirkan sini, saya sebutkan secara ringkas. Kalau tuan-tuan rujuk ni daripada perspektif Al-Quran, tadi saya sebut kepercayaan dalam kitab, keganasan dalam kitab-kitab mereka dan kepercayaan mereka. Ni dalam perspektif Quran. Kalau tuan tengok Quran secara ringkasnya, Allah Ta'ala sebut yang pertama, kenapa mereka ini disifatkan sebagai bangsa yang suka melakukan pembunuhan. Kalau tuan-tuan baca ayat Quran, tuan-tuan boleh faham. Contoh dalam surah Maidah, lepas Allah cerita kisah, sebab susunan dalam Quran tu cerita dia ada berkait. Bila Allah cerita tentang Qabil bunuh Habil dalam surah Maidah, lepas tu turun bawah sikit, Allah cerita tentang Bani Israel. Dia buat perbuatan bunuh juga. Sebelum tu cerita Qabil, kemudian cerita Bani Israel. Selalu bila Allah cakap tentang kes pembunuhan, Allah akan bawa kisah Bani Israel. Sebab apa? Tu konteks ayat dia begitu. Sebab Allah, ulama kata Allah nak hentikan jenayah yang dimulakan oleh Qabil dengan cara suruh Bani Israel mereka itu menghentikan pembunuhan. Dengan cara mereka tu, Allah sebut bangsa mereka tu memberhentikan pembunuhan itu. Sebab tu Allah syariatkan qisas dalam kitab mereka, sebagaimana Quran pun ada, dalam kitab mereka pun ada tentang qisas. Ada. Nombor dua, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, banyak tempat Allah sebut mereka membunuh para nabi. Wa yaqtulunal anbiya wa yaqtulunal nabiyyin. Nabi ni yang mereka bunuh ni, nabi keturunan siapa tuan-tuan? Keturunan mereka sendiri. Semua nabi-nabi yang mereka bunuh ni keturunan mereka, bukan keturunan lain. Jadi tuan-tuan boleh imagine tak, kalau seseorang boleh bunuh keturunan sendiri, takat bunuh bangsa lain, nothing lah. Bangsa sendiri pun dia bunuh, walaupun di kalangan Nabi. Sehingga kan riwayat Ibnu Mas'ud kata dalam satu hari dia pernah bunuh, mereka pergi bertebaran, bunuh 300 Nabi dalam satu hari, kemudian pergi ke pasar meniaga macam biasa, macam nothing happen. 300 Nabi tu dalam sehari. Kita nak bunuh seorang takut dia Nabi pula tu, ya.
Kemudian Allah sebut juga dalam Quran, mereka itu wa yaqtuluna allazina ya'muruna an-nasa bil qist. Mereka membunuh orang-orang yang ajak kepada kebaikan. Siapa saja ajak kebaikan, mesej Allah nak kata, mereka anti kepada apa saja kebaikan. Ajak pada kebaikan yang bercanggah dengan keinginan mereka, bunuh. Walaupun daripada bangsa mereka sendiri. Sebab tu tuan-tuan tengok, nak abang Nabi Yusuf nak bunuh Nabi Yusuf, kan adik-beradik tu, ya. Kemudian Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah pada ayat 72, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Sikap mereka yang kedua, kalau mereka membunuh, mereka akan menafikan. Allah kata dalam Quran, fadara'tum fiha. Bila ada kisah, ada seorang Bani Israel, anak saudara dia tu bunuh bapa saudara dia sebab nak waris harta. Bila dia bunuh bapa saudara dia, dia campak mayat bapa saudara dia dekat jalan. Kemudian esok hari orang pun cari, siapa bunuh, siapa bunuh. Dia mula tuduh, si fulan ni ada musuh dengan bapa saudara saya, dia yang bunuh. Semua pakat tak mengaku. Apa Allah Ta'ala buat? Itulah kenapa surah ini dinamakan Baqarah, tuan-tuan. Surah Al-Baqarah ni, kenapa nama Baqarah, ada dua sebab. Ulama kata, satu, kerana Allah nak hapuskan unsur syirik di kalangan Bani Israel, sebab mereka sembah lembu. Kan mereka sembah anak lembu dulu. So Allah nak buktikan yang mereka dah tak ada kepercayaan pada lembu, sembelih lembu. Kalau dia tak nak sembelih, berarti dia masih menganggap lembu tu Tuhan. Satu. Nombor dua, sebab apa nama surah tu Allah bagi lembu? Kerana nak merujuk kepada pembunuhan mereka, kekejaman mereka. Kes tadilah, bila mereka bunuh, semua pakat tak mengaku, nafi. Akhirnya Nabi Musa suruh sembelih seekor lembu, ambil sebahagian daripada lembu tu, tulang ke, daging dia ke, ketuk kepada mayat yang tadi. Allah jadikan mayat tu hidup balik. Dan mayat tu bagi tahu siapa yang bunuh dia. Lepas mayat tu cakap, mayat tu mati balik. Sampai tahap tu lah, dia takkan terima saksi hidup. Yahudi ni, dia nak saksi mati. Orang yang mati tu hidup balik cakap, okey. Kalau saksi hidup, cakaplah dekat media ke, dia tak terima, dia nak saksi mati. Kau nak tahu kami jahat, tanya orang mati ni. Dia nak macam tu. Maka itu menunjukkan pada kita. Last kali saya nak sebut, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surah Baqarah ayat 83 sampai 85, Allah sebut rupanya mereka ni sesama mereka pun berperang juga. Sebelum Nabi sampai Madinah, Yahudi ni ada tiga, Qainuqa, Quraizah, Nadir. Qainuqa dia geng Khazraj. Nadir dengan Quraizah dia geng dengan suku Aus. Rupanya sebelum Nabi sampai, dia Yahudi sama Yahudi ni pun berperang, bergaduh, berbunuh sama dia. Ada dalam surah Baqarah Allah sebut berbunuh sama dia, ya. Maknanya nak katakan sesama dia pun dia bunuh. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik, masa 7 Oktober hari tu, masa dia dakwa Hamas datang serang, ada orang Israel yang jet dia sendiri yang bunuh. Kemudian dia kata, ni serangan daripada Hamas. Dia orang buat sendiri. Jadi tak pelik. So bila saya baca Quran, saya nampak apa yang berlaku hari ni, macam Allah tayang balik skrip Quran tu, filmkan balik skrip Quran tu. Sebab exactly sama. Bunuh, tuduh orang lain. Ada Quran cakap, jadikan tebusan bangsa dia sendiri untuk targeted untuk dibunuh. Ada cerita dalam Quran. Ada. Maknanya last kali kalau tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah ni last kali sebagai penutup, tuan-tuan, dalam surah Maidah ayat 64, Allah kata perangai mereka apa dia? Kullama awqadu naran lil harb. Kerja mereka satu lagi, suka mencetuskan peperangan ataupun sebab-sebab yang membolehkan dia membunuh. So dia akan create something.
Contoh sekarang ni kita tengok berlaku genjatan senjata dekat Gaza. Tuan-tuan tengok apa dia buat kat West Bank. Dia bunuh budak, dia bom. Sebab apa? Dia nak provoke. Bila dia provoke, confirm nanti katakanlah Hamas attack balik, teroris. Dia ada dalil. Itu kerja dia pun. Sebab Allah dah kata dah, perangai dia auqadunar, menyalakan, cari benda-benda yang boleh provokasi, nak cetuskan supaya boleh berperang. Dia suka macam tu, supaya dia boleh bunuh semua. Itu sebagai menjadi alasan untuk justify perbuatan dia untuk membunuh semua orang-orang Palestin. Tu perangai dia. Kalau tuan-tuan baca Quran, memang macam dia ulang tayang balik lah, difilmkan semula sebagaimana yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Segala itu yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Moga-moga ia memberikan pengajaran kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.